Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Muhammad Syafi'i. So hari ini saya akan membentang tentang isu mukhtalif hadis, iaitu hadis perubatan menggunakan bahan yang haram. Okey. Kita tengok subtopik dia saya bahagikan kepada 3 lah dalam kajian ni. Pertama ialah pengenalan, so latar belakang dia, kemudian perbahasan tentang hadis mukhtalif tersebut. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Definisi hadis mukhtalif. Ilmu mukhtaliful hadis ni adalah mengikut sudut pandang Syekh Saleh Utsaimin yang saya pakai ni. Okey, ilmu mukhtalif hadis ni adalah ilmu yang membahaskan berkaitan dengan hadis-hadis yang nampak berbeza atau bertentangan, kemudian menghapuskan perbezaan dan percanggahan tersebut. Cara menggabungkan mukhtalif hadis ni ada beberapa cara. Al-jam'u, iaitu cara menggabungkan. Kedua adalah cara nasakh. Yang ketiga adalah dengan tarjih, tetapi dengan syarat-syarat yang hadis yang bertentangan tu pun mesti hadis yang makbul jugalah yang diterima. Kalau hadis tu mamnu', maka memang tertolak lah kan. Okey. Seterusnya ilmu mukhtalif hadis ni mula dicetuskan oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, iaitu Imam Asy-Syafi'i, dalam kitabnya Ikhtilaful Hadis. Okey, latar belakang kajian. Pertama sekali kita nak bincangkan sedikit tentang biografi Syekh Saleh Utsaimin. Nama penuh beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wahabi At-Tamimi. Beliau dilahirkan pada 27 Ramadan 1347 Hijriah di kota Unaizah. Sejak kecil beliau telah mula menghafal Al-Quran. Hasil kemuliaannya, beliau telah menghasilkan banyak karya, antaranya dalam ilmu hadis, fiqh dan akidah. Okay. Seterusnya adalah kaedah mukhtalif hadis mengikut sudut pandang Syekh Saleh Utsaimin, iaitu yang pertama tadi kita bincang al-jam'u. Al-jam'u ni menghimpunkan atau menyatukan dua hadis yang bercanggah dengan syarat jika boleh digabungkan atau disatukan di antara keduanya, maka kedua-duanya akan diharmonikan dan wajib diamalkan kedua-duanya sekali. Ini cara yang pertama. Ataupun cara yang kedua, kita akan nasahkan salah satu daripada dua hadis tadi, iaitu menghapuskan hukum syariah dengan hujah hukum syarak yang lain. Yang kedua, membincangkan hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak boleh dicapai dengan kaedah al-jam'u, dan pelaksanaan menentukan nasir dan mansukh. Biasa penggunaan nasir dan mansukh. Yang ketiga, iaitu dengan cara tarjih, buat pentarjihan lah antara dua hadis, lafaz berkenaan dan iringan salah satu daripada dua dalil yang sesuai untuk menunjukkan apa yang dikenati, di samping kedua-dua nas itu bertembung sehingga wajib mengamalkan salah satu daripada keduanya. Okay, seterusnya adalah perbahasan hadis. Okay, yang pertama ni adalah hadis yang berkaitan dengan pengharaman perbuatan, pengharaman berubat dengan bahan yang haram lah. Okay, pernah satu ketika ada seorang pakar perubatan yang bertanya kepada Nabi SAW berkaitan katak untuk dijadikan ubatan. Maka Nabi SAW bahkan melarang untuk membunuhnya. Ini hadis ni Nabi larang lah untuk menggunakan katak. Okay, jom kita nak perbahasan dia sikit. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud, bahawa hadis ini memberikan penjelasan mengenai larangan katak untuk dijadikan bahan perubatan. Imam Ahmad membahaskan bahawa katak ini tadi tidak dibenarkan untuk menjadi sebahagian daripada rawatan. Tertulis di dalam At-Tibun An-Nabawi bahawa barang siapa yang memakan darah katak atau daging katak, ia akan menyebabkan badan itu badan yang consume katak ini tadi akan membengkak. Okay. Imam Al-Baydawi pula menyatakan bahawa diharamkan adalah kerana najisnya, dan katak juga merupakan haiwan yang menjijikkan, serta memakan katak bahawa kepada kemudaratan kepada kesihatan. Jadi samalah, katak ni bukan benda yang elok lah. Okay, seterusnya adalah hadis ini yang pertama tadi tentang pengharaman menggunakan katak untuk perubatan. Kedua adalah hadis berkaitan boleh untuk berubat dengan bahan yang haram. Okay, suatu hari bahawasanya satu kaum daripada Uk atau dia menyatakan Uk dan Urainah ni jumpa Nabi SAW, dan diorang ni hijrah ke Madinah. Kemudian diorang jatuh sakit, mungkin kerana mereka tidak sesuai dengan cuaca di Madinah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk menyediakan liqah, iaitu unta
bagi untuk mereka, untuk ni tadi dua kaum tadi, beliau perintahkan untuk minum air kencing dan juga susu unta tersebut. Mereka selepas tu mereka pun pergi dan buatlah apa yang Nabi suruh tersebut. Okey. Jom kita tengok sedikit perbahasan. Hadis ini menjelaskan bahawa kaum Ukul dan Urainah merasa tidak sesuai dengan cuaca di Madinah dan mereka jatuh sakit ketika berada di Madinah. Bahkan mereka merasakan sakit perut yang teruk. Dalam teks hadis di atas menunjukkan perkataan ayyashrabu, iaitu perintah Nabi Muhammad SAW kepada untuk minum air kencing unta dengan susu unta ni tadi. Ulama berbeza pendapat mengenai status hukum memakan ataupun meminum air kencing unta tadi. Anas bin Malik berpendapat bahawa binatang yang halal dagingnya, maka air kencing dia pun adalah suci. Namun haiwan yang najis dagingnya, seperti yang dinyatakan dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, bahawa haiwan yang tidak boleh digunakan seperti keldai, kucing, semua ni yang haram untuk kita makan daging dia, maka air kencing dia pun najis. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah para pengikut dan beberapa ulama lain berpendapat bahawa air kencing adalah najis. Bahawa air kencing dan najis haiwan yang halal dimakan masih najis. Dia tak berubah pun. Okey. Itu pendapat Imam Syafi'i. Okay, kesimpulannya yang kita dapat adalah ilmu mukhtalif hadis ni merupakan cabang ilmu hadis yang mengkaji berkaitan dengan hadis-hadis yang bertentangan secara tekstual dan cara untuk menyelesaikannya. Syekh Shalih Utsaimin dengan kaedah al-jam'u, an-nasakh dan tarjih, kaedah tersebut selari dengan pendapat jumhur ulama. Itu yang cara Syekh Utsaimin tadi. Hadis tentang larangan menggunakan benda-benda haram dalam perubatan ini tidak mengandungi unsur darurat dalam pelaksanaan dia. Sedangkan hadis tentang kebolehan boleh untuk menggunakan bahan haram tadi untuk berubat, terdapat hadis terdapat unsur darurat di dalamnya. Walaupun status air kencing halal yang macam tadi tu, halal bagi yang haiwan yang halal daging dia dan sebagainya, oleh sebahagian ulama, kita tetap menggunakan pendapat Imam Syafi'i, iaitu air ini masih tetap air kencing unta tadi masih tetap haram, masih still najis. Tapi disebabkan ada darurat sebab dua kaum yang sakit tadi, maka dibenarkan menggunakan bahan haram dalam perubatan apabila berada dalam darurat, bukan dengan sengaja. Okey. Itu daripada saya. Seterusnya kepada Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan hadis Telaga Boda'ah dan hadis Dua Kolah. Untuk pendahuluan, umat Islam menganggap hadis sebagai sumber kedua terpenting bagi ajaran Islam selepas Al-Quran. Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, sesebuah hadis ini tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, sama ada dengan Al-Quran ataupun dengan hadis, bertentangan dengan hadis itu sendiri. Jadi kertas pendek ini akan menganalisis contoh dua hadis, iaitu innal ma' tuhur la yanjisuhu syai' dengan idza kana al ma' qultain lam yanjisuhu syai', yang kelihatannya bercanggah. Okey. Apakah wujud hadis yang bercanggah ni? Terdapat hadis-hadis yang secara zahir menampakkan seperti bercanggah di antara satu sama lain. Bukan saja bercanggah di antara hadis-hadis yang sebelum ini saya ceritakan, bahkan hadis yang Al-Quran pun boleh terjadi. Jadi menurut Hafiz Firdaus Abdullah, jumhur ilmuwan Islam menyatakan bahawa hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikatakan bercanggah hanyalah merupakan pandangan dan fahaman sementara seseorang itu sahaja. Pencanggahan tersebut tidak wujud secara hakiki atau sebenar. Orang yang tidak mengetahui kaedah penyelarasan, penolakan dan penghapusan percanggahan antara dua hadis ialah mereka yang meyakini
sesuatu hadis itu bercanggah. Beliau juga tidak mengetahui perbezaan antara hadis sahih dan syubhah, antara hadis nasih dan mansukh, teknik tarjih dan maksud sebenar antara dua hadis. Dalam erti kata lain, ketidakselarasan antara hadis hanyalah perkara yang tidak penting bentuknya. Seterusnya ialah sebab-sebab wujud ilmu mukhtalif hadis. Yang pertama, faktor dalam. Hadis tersebut lazimnya mempunyai ilat kesalahan yang melemahkan pendiriannya dan menyebabkan ia segera ditolak apabila ia bercanggah dengan hadis yang sahih. Sebab luaran, faktor yang menyebabkan keadaan penyampaian Nabi SAW, yang mana ada ruang lingkup. Dalam hal ini adalah waktu dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadis. Okey, pengertian mukhtalif hadis daripada segi bahasa bermaksud perselisihan. Dari segi istilah, ilmu yang membahaskan hadis-hadis yang secara zahir yang seperti kita nampak bertentangan dan berlawanan. Okey, apa yang boleh disimpulkan dalam banyak-banyak istilah yang dibawa oleh para ulama, terjadinya pertentangan dua hadis bersifat lahiriah, dan pertentangan itu diselesaikan dengan cara-cara tertentu. Okey, ini adalah cara-cara untuk menyelesaikan hadis mukhtalif lah. Yang pertamanya ialah kaedah al-jam'u, nasih mansukh, al-tarjih, al-tawaqquf. Okey, kita pergi untuk hadis yang pertama. Yang ni ialah hadis tentang yang telaga tu lah. Okey, maksudnya daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Rafi' bin Khadij dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawasanya pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bolehkah kita berwudu dari telaga Buda'ah, iaitu telaga yang dilempar ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing dan sesuatu yang berbau busuk? Rasulullah SAW menjawab, air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi, disahihkan oleh Ahmad, Yahya bin Ma'in dan Ibn Hazim. Okey, tarjih hadis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ialah seorang perawi di antara individu ketujuh yang banyak meriwayatkan daripada Nabi SAW. Beliau telah meriwayatkan 1170 hadis. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepadanya sama ada mereka boleh merakam hadis yang mereka dengar daripadanya. Dia menjawab, jangan sesekali menjadikannya sebagai bacaan atau menuliskannya. Sebaliknya, menghafal seperti yang saya lakukan. Sa'id bin Malik bin Sinan adalah nama sebenar beliau. Bapanya Malik bin Sinan, keturunan Khudrah bin Auf Al-Haris bin Khazraj, juga dikenali dengan nama panggilan Abjar, telah terbunuh dalam peperangan Uhud. Perawi hadis ini ialah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa nama sebenar Abu Umamah ialah Sudai bin Ajlan, yang kemudiannya menetap di Syria dan meninggal dunia pada tahun 86 Hijrah. Okey, hadis ini yang berkaitan dengan hadis telaga Budah itu ialah hadis yang berkaitan itu ialah maksudnya daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali yang mendominasi, iaitu mencemari bau, rasa dan warnanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, didaifkan oleh Abu Hatim dalam riwayat Al-Baihaqi. Air itu suci kecuali jika berubah bau, rasa atau warna oleh najis yang terkena padanya. Namun hadis yang baru yang dibaca tadi, para hufaz sepakat untuk mendaifkannya. Okey, yang hadis tentang telaga Budah itu sahih.
Abu Daud di dalam Sunan Abu Daud nombor 66 dan 67 dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini antara hadis yang didiamkan beliau. Di dalam risalahnya kepada penduduk Mekah menyebutkan apa yang didiamkannya adalah sahih. Okey. Tentang hadis dua qaulah, telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Amdah dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ja'far bin Al-Zubayr, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, ia berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau ditanya tentang air yang ada di tanah lapang dan sering dikunjungi oleh binatang buas dan haiwan lainnya, Ibnu Umar berkata, maka Rasulullah SAW menjawab, apabila air itu mencapai 2 qaulah, maka tidak ada mengandungi kotoran najis. Pada lafaz riwayat lain, pada riwayat yang lain tidak najis. Riwayat oleh Abu Daud, Al-Nasai, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibn Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibn Hibban. Okey. Kita pergi kepada perbahasan ulama fiqh berkaitan kesucian air. Kadar air di sisi mazhab Hanafi, mereka menetapkan kadar air yang besar mengikut mana apabila seseorang itu menggoncang ataupun menggerakkan air itu daripada sudut di sudut bertentangan tidak terjejas. Dan daripada segi di sisi mazhab Hanafi, mereka menghukum hadis ini adalah mudtarib. Mereka tidak menerima hadis tentang 2 qaulah. Dijelaskan pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadis kullatain, air yang banyak mestilah air itu menjejah 2 qaulah. Kadar 2 qaulah itu dianggarkan 500 pound. Okey, untuk kadar 2 qaulah, Al-Zuhaili menyatakan bahawa persamaan 2 qaulah adalah lebih kurang 200 kg atau 200 liter air. Separuh daripada 2 qaulah bersamaan 204 kg. Manakala faktor lain mempengaruhi kadar di mana 192.85 kg ditentukan. Mengikut majoriti pandangan yang agak tepat, iaitu kadar 2 qaulah. Ibn Al-Naqib mendakwa kadar 2 qaulah itu luasnya itu bersamaan 1 hasa, 1/4 daripada panjang. Lebar dan kedalaman adalah yang dimaksudkan. Untuk kesimpulan, melalui kajian hadis 2 qaulah dan Telaga Budah, didapati bahawa terdapat percanggahan umum dalam makna yang membawa kepada kesilapan yang serius dalam perbincangan muhaddisin dan fuqaha tentang air mutanajis dan musta'mal. Walaupun para ulama bersependapat dengan penambahan lafaz hadis, tidak banyak perselisihan dan perbincangan mengenai hadis Telaga Budah. Walau bagaimanapun, mereka terus menggunakannya sebagai sandaran apabila menjawab kebimbangan fiqh, terutamanya yang berkaitan dengan kekotoran air. Okey, benar Nabi SAW adalah sumber kedua hadis sabit. Justru menurut kaedah usul al-fiqh, taghayyur fatwa bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah, untuk kedua hadis ini menggunakan kaedah al-jam'u, amatlah sesuai dengan situasi semasa, dengan menetapkan air selagi tidak berubah warna, bau atau rasa najis, sama ada kuantitinya banyak atau sedikit. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Apa yang baik datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.